Dalam hidup ni, jangan letak rasa cinta kita pada makhluk, tetapi letaklah rasa cinta kepada Khalik. Cinta pada Allah. Cinta ni jangan sama-sama kita, jangan. Silap besar. Sama kita ni nombor 2, nombor 3. Tapi dengan siapa yang kena letak? Cinta pada Allah. Cinta pada Allah ni, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sebut demikian. Kalau kamu cinta pada aku, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah hidup kamu ni mencintai aku, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Dan jangan kita letak cinta kita ni pada suami isteri, jangan. Silap besar orang kita. Kita ni suka sangat kan duduk suami isteri bisik sama-sama, darling I love you. Gitu ni. Kitanya demikian. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai tanda-tanda saat mana nak dimatikan oleh Allah kepada seorang hamba ini. Tajuk yang kita bincangkan ini pada tajuk utusan malaikat maut sebelum kematian. Maksudnya tanda-tanda umum apabila seorang itu hampir dengan kematian. Bila kita ada tanda-tanda ni, maknanya di sini menunjukkan masa kita untuk hidup di dunia semakin berakhir. Tanda-tanda yang kita sebut pada pengajian yang sudahnya ada lebih kurang kita sebutnya sampai yang ke-7 baru tandanya. Para hadirin sekalian catat ke tak catat, wallahu alam lah. Tanda yang kita tanda tersebut. Yang tanda yang pertamanya bila tenaga kita sudah menjadi lemah. Ni di antara tanda-tanda menunjukkan kita ni hampir kematian. Bila tenaga kita ni semakin tak bermaya, ataupun badan kita ni tak sama lagi dengan keadaan yang muda-muda dahulu. Muda-muda dahulu kitanya, hidup kita makan 4 pinggan, 5 pinggan ni biasa je. Tapi sekarang ni nak habis 1 pinggan pun payah. Kadang-kadang jumpa pinggan pun tolak pinggan. Ni nak sebutnya tanda kita dah makan semakin dekat itu sebenarnya. Masa kita dah nak berakhir, itu tanda yang pertama. Tanda yang keduanya, kitanya jadi semakin banyak penyakit. Penyakit ni semakin bertambah pada diri seorang. Penyakit kita ni sebelum daripada ni ada kencing manis je. Sekarang ada pula yang disebut dengan darah tinggi. Kemudian sikit lagi orang pun cek lagi ada pula gout dipanggil. Dah nak mula go out dipanggil. Maknanya pada diri kita ni semakin bertambah dah pada diri kita ni untuk kita ni penyakit. Itu tanda besar yang menunjukkan kita ni nak menghadap depan Allah. Jangan kita leka terhadap tanda-tanda ni. 2. Yang ketiganya, tanda kitanya bila kita mula tumbuh uban. Bila seorang dah mula sikat je rambut dia, tengok ada putih selai rambut dia.
Ini menunjukkan dia ni semakin dekat dengan kematian. Uban ni tanda besar pada seseorang untuk seorang tersebut dekat dengan kematian. Allah bagi tanda terlebih dahulu. Dia dah mula tumbuh uban pada dia. Kemudian yang seterusnya, tanda yang keempatnya, dia semakin tua dalam hidup dia. Umur kita ni semakin bertambah. Bertambah ni bukan bererti semakin panjangnya masa kita hidup di dunia, tidak. Tetapi bertambahnya umur kita ini menunjukkan kita ni semakin dekat dengan menghadap di hadapan Allah. Kita kena faham perkara demikian. Kemudian dalam masa yang sama, tanda lagi pendengaran dan penglihatan kita mula berubah. Bila mata kita dah mula kabur, telinga kita dah mula dalam keadaan demikian, telinga kita tak berapa nak dengar dah pada diri kita. Ini di antara tanda-tanda. Kemudian tanda lagi pada diri seorang ni, bila sampai pada diri kita ni usia 40 tahun. Sampai usia 40 tahun menunjukkan orang ni semakin dekat dengan kematian. Siapa yang umur 40 tahun, buatlah perubahan dalam hidup dia. Jangan dia biarkan dalam hidup dia umur 40 tahun masih lagi dia dalam keadaan leka dengan dunia. Jangan. Bila sampai usia 40 tahun dah kita hidup dengan dunia. Jangan kejar lagi dunia. Siapa yang umur 40 tahun dia kejar lagi dunia, nescaya dia akan terlepas untuk dapatkan akhirat. 40 tahun dah dalam hidup kita dengan dunia. Lepas pada itu baki lagi, kalau Allah panjangkan umur kita 20 tahun lagi. 20 tahun ni buat persiapan untuk ke akhirat lah. Kerana dunia ni kita dah kecapi dah. Sepanjang daripada umur kita sejak muda sampai pada dalam usia kita ni 40 tahun, maka di waktu tersebut kita menikmati dah banyak nikmat-nikmat. Start daripada umur 40 tahun, kita kena dah berusaha untuk rasa persiapan kita untuk menuju ke akhirat Allah. Itu tanda-tanda yang disebutnya dalam kitab kita. Hari ini kita sambung lagi yang ketujuh, tanda yang ketujuh, yang disebut pada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada muka surat 71 tu, bawah sekali, hadis yang bawah sekali itu sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Allah Subhanahu wa taala memberi keuzuran pada seseorang dalam hidup dia ni, dalam hidup kita ni, diuzurkan oleh Allah, ditangguh oleh Allah dalam setiap urusan di kalangan kita. Ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Lalu Allah akan lambatkan kematian dia ni sampai bila? Sampai umur 60 tahun. Maknanya siapa yang lepas pada usia 40 tahun, perkara yang kedua dia kena jaga ialah kalau dia boleh sampai usia 60 tahun. Bila dia sampai usia 60 tahun, itu umur confirm mati, senang kata. Maknanya sampai dah umur 60 tahun. 60 tahun maknanya confirm lah kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah akan tangguhkan seorang tersebut nikmat-nikmat, diberi peluang untuk dia hidup, tangguh sampai ajalnya hingga sampai bila? Start usia 60 tahun. 60 tahun usia confirm mati. Maknanya kita ni jangan banyak lagi angan-angan dengan dunia, jangan. Mana kalau umur 60 tahun ni, pada usia siapa yang usia 60 tahun, maknanya ni tanda besar kematian dia akan berlaku. Tak kira lah dia masih lagi tak ada penyakit ke, sama ada dia ni dah ada penyakit ke, ataupun apa pun. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Rasulullah sebut demikian. Maknanya kita ni kalaupun kita usaha jaga kesihatan, jaga pada diri kita ni macam mana pun pada diri kita ni, pada tubuh dan kita, masa ni je tempoh untuk kita nak menghadap depan Allah. Ini kalau Allah jadikan peluang pada seorang tersebut. Kemudahan yang paling besar yang disebut oleh dalam hadis ni apa dia? Allah memberikan kemudahan, memberi uzur dalam hidup seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, a'zarallahu ila mri'in. Allah bagi kemudahan pada seorang ini sampai umur dia 60 tahun. Kemudahan apa yang Allah bagi pada kita ni? Ulama-ulama jawab, kemudahan yang paling besar yang Allah bagi pada Bani Adam
adalah di mana Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka bagi tahu tujuan dan matlamat dalam hidup ini. Hanya di antara kemudahan yang paling besar dipanggil demikian. Dalam hidup kita ni, benda yang paling nikmat yang patut kita rasa mudah dalam hidup kita ni, jalan hidup kita ni, kenapa? Melalui apa dia? Melalui dihantarnya Rasul. Rasul tunjuk jalan pada kita. Macam mana kamu nak hidup untuk selamat sampai ke dalam syurga Allah? Kalaulah Rasulullah tak ada, kelam kabut hidup kita ni. Kita tak tahu, masing-masing fikir tentang macam mana nak faham terhadap Al-Quran. Katakanlah tak adanya Rasul yang menerangkan Al-Quran. Menjadi satu kepayahan pada diri kita untuk nak faham bagaimana yang terhadap dalam Al-Quran Karim. Lalu Allah hantar Rasul. Bila Allah hantar Rasul, ini satu kemudahan yang besar dalam hidup kita. Kalau tak ada Rasul, kita tak faham macam mana nak solat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aqimus salat wa atuz zakat. Tunaikanlah solat, kamu dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Tapi kalau kita nak solat, macam mana nak solat kalau tak diberitahu oleh Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana aku solat. Rasulullah sebut, kamu buat macam aku buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Nak gambarkan pada kita apa dia? Ini adalah satu kemudahan yang besar dalam hidup. Kalau kita tak ada Rasul, masing-masing dakwa dia yang betul, dia yang betul. Tapi sekarang dalam hidup kita tak boleh dakwa kita yang betul. Tapi kita kena ikutlah Rasul yang betul, bukannya ikut kita yang betul. Ini cara dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan berkelahi sepanjang masa. Suami isteri akan berkelahi sepanjang masa. Suami kata dia betul, isteri kata dia betul. Bila dua-dua ni kata betul, tak tahu siapa yang betul, nak rujuk ada siapa? Rujuk ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujuk ada Rasulullah. Rasulullah lah yang menunjukkan jalan hidup pada diri kita. Maknanya yang dimaksudkan dengan a'zarallah tu dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah tu, apa dia kemudahan yang besar yang Allah bagi pada kita? Diberinya Rasul. Rasul ini untuk kita faham. Sampai bila? Sampai usia 60 tahun. Kalau usia 60 tahun kamu tak kenal lagi Rasul, tak kenal lagi Nabi, maknanya memang kamu ni hidup dalam keadaan tak tahu jalan hidup kamu ke mana. Alhamdulillah kita ni ada Rasulullah. Rasulullah datang ajar pada kita kan. Hidup ni, anak biasa sebut, Rasulullah ajar pada kita ni, hidup ni yang kita boleh fahamnya, jangan hidup mengejar yang disebut dengan harta, jangan. Rasulullah pesan daripada kita, kerana harta ni tak ada nilai dalam hidup. Allah tak jadikan harta ni bernilai. Kalau harta ni bernilai, mana banyak harta kita dengan harta Qarun yang pernah diberi oleh Allah sebelum daripada ini. Tapi Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbitnya matahari tenggelam 70 hasta. Nak sebutnya hidup ni bukan dimuliakan oleh Allah dengan harta. Rasulullah ajar pada kita. Habis tu kamu hidup kejar apa? Ada yang jawab, saya kejar tahta Ustaz. Harta saya tak kejar, saya kejar jawatan. Rasulullah ajar, jangan kejar jawatan. Jangan kamu kejar tahta. Rasulullah tunjuk jalan hidup. Tahta ni, siapa-siapa yang pegang jawatan, dia tidak jadi kemuliaan pada dia. Jangan ingat, bila kita pegang jawatan, kita jadi mulia. Kena ingat, bila kita pegang jawatan, kita pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Dipanggil tanggungjawab. Ni kena faham dalam hidup kita. Bila kita jadi isteri orang, kita kena ingat, kita sedang memegang jawatan isteri orang. Bila kita jadi isteri orang ni, kita kena pegang jawatan ni. Di akhirat nanti, Allah akan tanya tentang bagaimana kita tunai tak tunai tanggungjawab menjadi seorang isteri. Bila kita jadi ibu orang, jadi ataupun yang disebut dengan suami orang, semua ada tanggungjawab. Jangan ingat, bila kita pegang jawatan ini, kita tidak ada persoalan di hadapan Allah nanti. Tak ada yang tanya. Tak, semua kena tanya. Jadi AJK masjid kena tanya. Jadi AJK masjid, kamu jadi AJK masjid kan? Kamu suruh tadi datang tak suruh pagi tadi? Mereka tanya terus. Ni nak sebut pegang jawatan AJK masjid. Jadi kita jadi ketua kampung kena tanya. Jadi ketua kampung Allah akan tanya. Kamu jadi ketua kampung kan? Ya. Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Berapa orang yang tak solat? Ni ketua kampung kena jawab depan Allah nanti. Kena jawab depan Allah. Jadi Tok Imam kena jawab depan Allah. Semuanya akan tanggungjawab. Tok Imam
Kamu jadi imam? Ya, saya jadi imam. Berapa ramai makmum kamu tak khusyuk kerana bacaan kamu? Kerana bacaan kamu. Tu imam pun kena jawab. Jangan ingat jadi tu imam ni jadi kemuliaan, jangan. Tapi satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Bahkan kalau kita baca dah hadis Rasulullah, di antara orang yang kaki dia sebelah masuk dalam neraka Allah, kaki dia duduk sebelah kat luar neraka Allah, siapa dia? Tu imam yang jadi imam di saat mana makmum tak setuju dengan dia. Nak sebutnya gambaran, memang confirm dah dia masuk neraka. Confirm dah masuk neraka. Nak gambarkan siapa sahaja yang pegang jawatan, dia tak jadi kemuliaan. Dia kena ingat, bila pegang jawatan, kita pegang satu tanggungjawab. Sebab tu jangan berebut. Ni orang kita pegang jawatan kecil pun berebut. Jawatan kecil pun berebut. JKKKKKKK. Berebut juga jawatan dia. Nak pegang jawatan. Jawatan ni akan dipersoal di hadapan Allah nanti. Bagaimana kamu pegang jawatan? Khianat tak khianat? Betul tak betul dalam kedudukan kamu? Orang kita ni, dia nampak bila pegang jawatan, inilah satu peluang untuk mendapatkan habuan dalam hidup dia. Salah dan di kalangan kita demikian. Ramai orang kita ni nampak bila pegang jawatannya, kita nampak terus, oh dia dah pegang jawatan tu, mesti banyak projek dia dapat, mesti dia dapat yang tu, mesti dia dapat yang ni. Bukan, kita kena bagi tahu, siapa yang pegang jawatan, dia tak pegang satu kemuliaan, tetapi dia pegang apa? Satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Ada dah orang yang besar jawatan dia, tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ni besar jawatan dia. Besar tak besar, Allah rakamkan kata-kata Fir'aun tu. Waktu mana dia pegang jawatan, dia rasa besar jawatan dia tu, Allah rakam kata-kata dia. Kata-kata Fir'aun apa dia? Dia sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Nak sebutnya, datang Rasulullah tunjuk hidup ni bukan kemuliaan yang macam ni. Kamu hidup atas dunia, kamu jangan kejar yang ni, jangan. Habis tu ada orang tanya, kejar apa Ustaz? Ada yang jawab, saya tak kejar harta, saya tak kejar tahta. Habis kamu kejar apa dia? Saya kejar makanan setiap hari. Makanan, hidup nak makan. Dia timbul isu hidup ni untuk makan atau makan untuk hidup. Kan yang jadi demikian. Orang kita ni nak makan je. Hidup dia jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Hidup dia jadi demikian. Tapi ada orang yang hidup dia, Rasulullah datang. Kenyang ni benda yang sebentar, nikmat yang seketika. Yang kamu jangan kejar benda ni. Kalau kamu dapat, itu satu bonus. Kalau kamu tak dapat pun, jangan kamu jadi satu perkara yang patut dalam hidup kamu ni, nak pada yang tu, nak yang pada yang ni. Padahal kamu hilang fokus dalam hidup. Fokus apa dia? Ada yang jawab, saya tak kejar harta, tak kejar tahta, tak kejar rasa, tak kejar. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz. Rupa pun orang kita kejar dalam hidup ni. Hidup atas dunia ni, orang kita sibuk nak jadi cantik kan. Nak jadi cantik ni sibuk orang kita. Saya sebut banyak kali dalam pengajian sebelum daripada ni. Kita ni ramai orang kita ni terlampau obses dengan kecantikan. Sibuk nak jadi cantik kerana diperdayakan oleh tokoh-tokoh kosmetik tu. Tokoh-tokoh kosmetik tu kan sentiasa dia sebut serlakan wajah yang sebenar, dia sebut demikian. Kemudian tonjolkan kecantikan anda yang sebenar. Dia sebut demikian. Dia ada tema-tema dia, tagline dia sendiri. Dia nak suruh kita ni tunjuk cantik kita. Padahal kita ni dah cantik dah. Tokoh kosmetik tu je yang tak cantik. Yang kita ni Allah dah buat dah jadi cantik. Tapi kita ni tak perasan yang kita ni cantik. Kita sanggup berbelanja untuk barang-barang kosmetik. Orang kita kan sampai beribu-ribu beli alat-alat kosmetik. Untuk apa beli barang-barang kosmetik ni? Nak mencantikkan wajah, nak memutihkan muka. Nak memutihkan muka, sanggup orang kita. Nak sanggup untuk pergi buat operation. Untuk apa dia? Untuk nak buang kedutan, nak buang yang disebut dengan lemak-lemak dalam badan ni. Bila dia terlampau obses benda demikian, di badan dia dah nampak, bagi diri dia dah kendur dah, dia rasa bahaya dah tu badan dia ni macam ni, dia pun pergi buat operation, buat pembedahan. Tiba-tiba ajal dia di saat itu. Di saat mana dia buat pembedahan itu sendiri,
Ramai mana orang kita mati di saat mana terlampau nak jadi cantik. Nak jadi cantik dalam hidup mereka tersebut. Mati buang lemak, mati buang kedutan, mati kerana apa dia nak mencantikkan wajah. Elok-elok wajah dia dah cantik. Saya sentiasa sebut saya ingat lagi pada pesan guru saya kan. Dia kata, kalau kamu rasa diri kamu ni tak cantik, rajin-rajinlah pergi ke zoo negara. Pergi ke zoo negara tu, tengok muka kamu, bandingkan muka kamu dengan makhluk dalam zoo negara tersebut. Jangan kita jadi begitu. Hidup ni jangan kita nampak cantik itu menjadi nilai ukur di sisi Allah. Sampai Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang pun muka kamu, Allah tak pandang pun gambaran luaran kamu, Allah tak pandang dalam hidup kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang hati kamu tu. Kamu ni nak suruh Allah pandang macam mana pada kamu? Kamu nak suruh Allah pandang luaran kamu, Allah tak pandang. Rasulullah sebut dah, Allah tak pandang luaran kamu, bangsa apa kamu, keturunan mana kamu, Allah tak pandang semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah pandang ialah hati kamu dan amalan kamu yang dipandang oleh Allah. Oleh demikian, kenapa kita tak sibuk dengan kecantikan ini? Jangan kita ni sibuk sampai orang kita kalau dia nampak tua, dia marah dalam hidup ni. Ni tak nak, dia nak jadi muda, dia panjang masa. Kalau orang panggil dia makcik, marah dia. Apa makcik? Kakak lah dia sebut demikian. Kena kakak sekali lepeh terus dia. Nak sebutnya gambaran tak naknya jadi tua. Tua ni, orang kita ni, dia jadi macam seolah-olah tua tu menjadikan diri dia ni jadi lemah dan lesu, tak bermain. Tak betul demikian. Maksudnya kita ni jangan terperangkap dengan yang datang Rasulullah dihantar oleh Allah, nikmat yang besar Rasulullah ajar. Jangan kejar harta, jangan kejar tahta, jangan kejar rasa, jangan kejar rupa, tetapi kejarlah syurga. Rasulullah ajar demikian. Kalau kamu tak kejar syurga dalam hidup kamu, memang kamu terlepas dalam hidup kamu. Hidup ni bukan nak suruh kejar yang tu, kejar yang ni, tapi hidup ni kejar syurga je. Kejar syurga je. Jangan kamu tak kejar syurga. Kalau kamu tak kejar syurga, nanti kamu terlepas dalam hidup kamu. Ramai dah orang yang terlepas daripada syurga. Kenapa terlepas? Kerana kita hilang fokus. Rasulullah di antara nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita, dihantar Rasul. Rasulullah ajar, oh yang kena kita dapat dalam hidup ini, dapatkan syurga. Sehingga kan syurga ni kita dapat syurga di dunia lagi. Rumah kita tu bagaikan syurga. Baiti jannati, kita sebut demikian. Rumahku syurgaku, kita gambar demikian. Negeri kita ni syurga. Dia disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang kita hidup ni subur je, syurga. Macam mana dapat nikmat syurga dunia ni? Bila kamu taat pada perintah Allah. Bumi kamu jangan ada harap, jangan ada judi, jangan ada benda maksiat. Yang kalau ada benda-benda macam ni menyebabkan kamu hilang nikmatnya syurga Allah. Nikmat syurga Allah ni Allah kurniakan pada kita dalam ketaatan pada ni. Ni siapa yang ajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syurga ni macam mana? Cerita panjang. Nak dapat syurga ni yang diajar oleh Rasulullah. Sebab tu kita diajar supaya di antara nikmat yang besar yang perlu kita rasa nikmat sungguh sebelum sampai usia 60 tahun, apa dia? Dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat Rasul dalam hidup kita. Kita ni jadi dekat dengan Rasul. Semakin lama hidup, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama kita hidup sampai usia 60 tahun tu, rindu kita terhadap Rasulullah ni membuak-buak dalam hati kita. Sebagaimana rindunya kita saat mana kita berada di luar negara, kita nak balik ke kampung halaman kita. Rindu kita lebih daripada itu rasanya. Saat rindu kita ni lebih daripada kita rindu anak-anak kita yang dah lama tak pulang, saat mana mereka nak pulang ke rumah itu. Rindu kita pada Rasulullah ni mesti lebih daripada itu. Kalau kita boleh lebih daripada itu, menandakan kita mendapat nikmat yang disebut dengan, yang dinamakan dengan Rasul dalam kehidupan kita. Ada tak dalam hidup kita ni, tengah duduk seorang-seorang, selawat je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni mengalir air mata, rindu Rasulullah, rindu sangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada tak dalam hidup kita ni? Tak kala mana kita mulut kita nak tidur je, tiba-tiba mengalir mata kita. Teringat apa dia? Teringat Rasulullah. Rindu nak jumpa dengan Rasulullah. Kalau kita boleh sampai tahap tu, maknanya kamu telah menikmati nikmat. Nikmat apa dia yang besar dalam hidup? Nikmat Rasul dalam hidup kamu sebelum sampai usia 60 tahun. Kenapa sampai sebelum usia 60 tahun? Kerana 60 tahun usia tanda kematian. Usia 60 tahun ni maknanya sekejap lagi lepas pada umur 60 tahun kamu mati. Kamu akan jumpa dengan Rasul. Bila jumpa dengan Rasul tu, maknanya habislah benda yang kemuncak dalam hidup kita yang kita nak dalam hidup. Betul Nabi biasa sebut pada jemaah sekalian kan? Dalam hidup ni jangan letak rasa cinta kita pada makhluk, tetapi letaklah rasa cinta kepada Khalik. Cinta pada Allah. Cinta ni jangan sama-sama kita, jangan. Silap besar. Sama kita ni nombor 2, nombor 3. Tapi dengan siapa yang kena letak? Cinta pada Allah. Cinta pada Allah ni, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sebut demikian. Kalau kamu cinta pada aku, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah hidup kamu ni mencintai aku, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Dan jangan kita letak cinta kita ni pada suami isteri, jangan. Silap besar orang kita. Kita ni suka sangat kan duduk suami isteri bisik sama-sama. Darling, I love you. Gitu ni. Kitanya demikian. Konon bagi bunga pula tu. Nak sebutnya rasa kasih dan sayang kita suami isteri. Di antara kita disayang cinta, silap. Yang cinta apa dia? Ana uhibbuki fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Saya menyayangi kamu kerana Allah. Dia beza dengan I love you. I love you tak ada Allah. Bila kita sebut ana uhibbuka fillah, saya mencintai kamu kerana Allah. Kerana Allah. Allah yang suruh. Maknanya kita letak Allah dahulu, barulah kita letak makhluk. Adapun sama-sama kita ni, kita kena buat apa dia? Saling kuat menguat di antara satu sama lain. Suami isteri ni jangan kita letak saling mencintai, jangan. Tapi kita kena saling kuat menguat di antara kita. Untuk apa dia? Mencintai Allah. Itu cara dalam hidup kita. Anak dengan mak ayah bukan mesti letak cinta kasih pada mak ayah gitu, tak. Tapi letak pada Allah dulu. Bila letak pada Allah, lepas itu barulah turun pada manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sebut awal-awal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sudah ditentukan oleh Allah pada hamba ni, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu jadi hamba kecuali hanya untuk Allah. Jangan kamu jadi hamba pada makhluk. Jangan kamu menjadi hamba pada yang disebut dengan kerja. Jangan kamu jadi hamba pada harta benda. Jangan kamu jadi hamba pada isteri. Jangan jadi hamba pada suami. Jangan. Tapi menghambakan diri hanyalah untuk Allah dalam hidup. Ini cara Allah ajar dalam hidup kita. Lalu cinta kita pada Allah ini diajar melalui siapa dia? Rasulullah. Lepas itu barulah datang kasih sayang kita sesama makhluk. Lepas pada kita kemuncak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Sesiapa yang mengikut hidayah Allah, maka sesungguhnya dia melakukan itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Siapa-siapa yang hidup ini ikut yang diajar oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, yang selamat bukan orang lain, selamat diri dia sendiri. Tapi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Tapi barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu ditanggung sendiri olehnya. Dia membiarkan diri dia sesat. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang ikut yang disuruh oleh Allah dalam hidup dia, maka di waktu itu yang dapat untuk diri dia. Wa man dhalla, siapa yang membiarkan diri dia sesat, fa innama yadhillu 'alaiha. Kesesatan itu ditanggung olehnya sendiri. Dia terpaksa tanggung sendiri. Orang lain tak tanggung, tapi dia yang menanggung. Dia biarkan diri dia sesat. Sebab tu kita hidup atas dunia ni kena tepat dalam pilihan. Jangan kita ni teragak-agak dalam pilihan.
Maksudnya apa dia? Tepat dalam pilihan pasangan hidup. Misal contoh, kalau kita dapat pasangan hidup yang tepat, kita bila kahwin kan, belum kahwin tu, orang masuk meminang kita tu, kita kena tahu waktu mana dia masuk minang tu. Kita tanya terus dia, kamu nak kahwin dengan saya, kamu nak bawa saya ke mana? Dia jawab, saya nak bawa ke Polisen je, misal contoh. Baik tak payah, baik tak. Polisen tu saya boleh pergi sendiri. Kita boleh sebut demikian. Kamu kahwin dengan saya, kamu nak bawa ke mana? Dia jawab, saya nak bawa ke syurga Allah. Kahwinlah dengan dia. Kahwinlah dengan dia. Kerana yang ni man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Itu cara demikian. Yang untung kamu, bukannya yang untung orang lain. Orang nak bawa kamu ke jalan yang baik. Bila orang nak bawa kamu ke jalan yang baik, kamu jangan pula kamu lari daripada jalan yang baik tadi. Yang inilah jalan yang tepat dalam hidup kamu. Yahtadi li nafsi. Tapi kalau ada orang yang datang nak menyesatkan kita, jangan ingat dia yang tanggung, tak. Tapi kita yang tanggung kesesatan itu. Silap pilih, kita tanggung dalam hidup. Jangan kita dengan bila kita berumah tangga, lepas pada berumah tangga, misal contohnya, lepas berumah tangga, tengok suami kita tak semayang. Tengok dalam hidup, kemudian suami kita pula suruh kita tutup, yang tutup aurat ni buka aurat. Misal contohnya demikian. Adakah yang disebut dia je yang tanggung? Tak, kita pun tanggung sama. Kita buat sama benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Yang tu yang disebut wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Siapa-siapa yang dia terlepas diri dia untuk dapat kesesatan, sesat itu akan menanggung untuk diri dia. Dia yang terpaksa tanggung. Yang menyebabkan kita menyesal di akhirat nanti. Kenapalah aku terkahwin dengan mamat ni, kita sebut. Kenapalah aku terpilih orang ni? Kenapalah aku? Semua ni kita menyesal. Kita sendiri menyesal. Lepas tu dalam hidup ni, buat pilihan yang tepat. Buat pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat, tak ada pilihan yang paling tepat dalam hidup ni kecuali Islam. Memilih Islam ni satu pilihan yang paling tepat dalam hidup. Dalam hidup kita. Bila kita ditanya saja, nak pilih macam mana Ustaz? Pilih yang Islam. Jangan pilih yang selain daripada Islam. Bila kita pilih selain daripada Islam dalam hidup, satu pilihan yang mengecewakan dalam hidup kita. Kerana selain daripada Islam tak boleh tolong kita. Saya biasa sebut pada jemaah kan, bila kita masuk dalam kubur nanti, selain daripada Islam boleh tolong kita? Tak boleh. Masuk dalam kubur nanti hanya Islam boleh tolong kita. Ini bahasa yang mudah ni. Ekonomi Islam, politik Islam, sosial Islam, kebajikan Islam, kebudayaan Islam. Hidup ni semua dengan Islam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tak tinggalkan sikit pun dalam hidup kita ni. Semua Allah ajar dah. Macam ni dalam hidup. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man dhalla, sesiapa yang membiarkan diri dia sesat, fa innama yadillu 'alaiha. Kesesatan itu dia tanggung pada diri dia sendiri. Dia yang tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung tanggungan orang lain pada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami tidak akan mengazabkan satu kaum itu kecuali setelah mana kami telah menghantarkan rasul untuk menjadikan petunjuk dalam hidup mereka. Saya sebut pada jemaah sekalian kan, pada pengajian ini sudah, rasul ni ulama bincang panjang. Rasul ni sendiri, kadang-kadang kita jahat tapi kita dapat suami yang baik. Kadang-kadang kita suami jahat, kita dapat isteri yang baik. Isteri kita ni mengingatkan kita, abang, orang dah azan, abang, orang dah semayang, abang, orang semua baca Quran. Ni isteri yang mengingatkan, yang menyebabkan kita ni sama. Ni isteri ni ataupun suami ni Rasulah. Rasulah maknanya utusan Allah yang Allah hantar nak menyelamatkan kita. Kita ni jahat, tapi oleh kerana Allah nak tunjuk sayangnya Allah pada kita, Allah hantar Rasulah. Rasulah ni ulama ada dua. Satu, Rasul disebut Nabi dan juga Rasul itu Rasul. Satu lagi utusan Allah. Allah nak mengingatkan kita. Kita ni tak adalah kita ni suami isteri jahat, tapi kita dapat anak yang baik. Anak kita ni dia kawan dengan kawan-kawan yang baik, dapat kawan-kawan yang baik. Bila kita kata jomlah pergi ke sekolah yang disebut dengan belajar tari menari dan sebagainya, kita kata tak nak. Anak sebut tak nak.
saya nak belajar menghafal Quran, katanya anak. Anak jawab demikian. Lama-lama kita akur dengan sikap anak kita. Kita akurkan anak kita ni nak macam tu, dia nak jadi macam tu, kita pun ikut. Maknanya anak ni Rasulullah. Kadang-kadang kita jahat, isteri kita jahat, anak kita pun jahat, tapi kita dapat menantu yang baik. Menantu yang masuk dalam keluarga kita kan. Dulu keluarga kita nak makan 1, 2, 3 makan terus. Dia senang, dia panggil makan. Dulu tengah-tengah masak semua tu, tengah masak apa? Makan. Angkat atas kuali tu. Atas kuali lagi letak dalam mangkuk tu, makan dah tengah mangkuk. Kalangan keluarga masuk menantu baru ni, menantu kata jangan. Menantu dia kata apa dia? Jom kita makan. Umi, mari duduk sekali Umi. Kemudian semua duduk. Kita pun tengok peraturan baru pula dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita, semua duduk, angkat tangan baca doa. Baca doa. Dulu tak pernah pun baca doa dalam rumah tangga kita. Menantu kita ni ajar, mari baca doa. Menantu kita ni tunjuk contoh yang baik. Malam-malam bangun tahajud malam. Rumah kita pun berseri dengan Al-Quran. Menantu seorang menantu masuk, mengubah satu keluarga sebut. Menantu ni dipanggil Rasulullah, utusan Allah dia panggil. Kadang-kadang kita jahat, isteri kita jahat, anak kita jahat, menantu kita pun hantu juga dia panggil dalam hidup kita ni. Tapi kita dapat cucu yang baik. Allah hantar cucu kita ni mengubah dalam hidup kita. Kadang-kadang cucu pun jahat juga, tapi Allah hantar jiran-jiran yang baik. Kita duduk rumah berjiran dengan jiran-jiran yang saleh, mengubah menjadikan kita saleh. Ini dipanggil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azabkan satu kaum itu sehingga kami hantar pada kaum tersebut rasul. Bila dapat rasul tiba-tiba kamu lawan juga, memang layaklah untuk kamu diazab dalam hidup kamu ini. Ini cara yang diajar dalam pendidikan kita ini. Ini tanda yang ketujuh. Tanda yang ke-8-nya, ada yang mengatakan bahawa memberi peringatan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Tanda kematian seorang. Apa dia? Allah bagi peringatan. Apa dia peringatan? Yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran ni Allah bagi Al-Quran. Sama ada Allah bagi itu dalam bentuk dia boleh baca, ataupun dia boleh hafal, ataupun dia boleh tadabbur Quran, ataupun Allah bagi Quran pada dia dengan keadaan dia tak boleh buat apa-apa terhadap Al-Quran. Baca tak boleh, kemudian tadabbur tak erti, tapi Allah ingatkan dia tentang Al-Quran. Rupa-rupanya dalam hidup kita ni, benda yang besar dalam hidup kita ni Al-Quran. Al-Quran ni Allah bagi pada setiap di kalangan kita. Bila Allah dah bagi Al-Quran, dah bagi pada kita Al-Quran, tanda kematian kita semakin hampir. Dalam hidup kita memahami Al-Quran, kita dah dapat Al-Quran, masa tersebut Allah nak suruh kita masuk dalam syurga, Allah bagi Al-Quran sebanyak mungkin dalam hidup kita. Ilmu Al-Quran tu kita kaji, kita dapat, kita dalam Al-Quran segala sumber yang kita ada dalam hidup kita, yang menyebabkan kita dapat semua benda yang demikian. Dapat ilmu yang tak sudah-sudah, yang tak habis-habis, hidup dengan Al-Quran Al-Karim daripada kita. Lepas tersebut Allah akan matikan pada seorang. Ini yang disebut peringatan yang datang pada Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahawa maksudnya adalah para rasul yang diutuskan pada mereka tersebut, sama dengan yang atas belum daripada ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Sufyan, Waqi, Al-Hasan bin Al-Fadil, Al-Farra dan juga At-Tabari berkata, Asy-Syu'aib maksudnya adalah orang yang usianya antara 30 tahun hingga 50 tahun, yang merupakan tanda untuk memisahkan usia muda, usia yang penuh dengan senda gurau dan permainan, dengan usia dewasa seperti yang terdapat dalam syair di bawah ini. Syair ini sebut, aku sudah saksikan uban sebagai peringatan kematian bagi pemiliknya, dan itu sudah cukup sebagai penegur dalam hidup seseorang. Bila seorang yang dijadikan demikian, diceritakan bahawa malaikat maut datang menemui Nabi Daud alaihissalam. Ini tanda seterusnya ni. Bila berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam, dan sesampai di sana dia ditanya oleh Nabi Daud, siapa kamu? Bila nak berlaku kematian ni, Nabi Daud alaihissalam dihantar malaikat maut. Malaikat maut ni datang jumpa dengan Nabi Daud, lalu Nabi Daud alaihissalam ni tanya terus, kamu siapa? Nabi Daud ni nabi yang Allah bagi
karamah mukjizat dia boleh melenturkan besi. Tangan dia mukjizat yang Allah jadikan. Nabi Daud ni di antara nabi yang kuat, tegak badan. Di antara nabi yang Allah anugerahkan kelebihan tersendiri. Hidup dia, rezeki dia melalui hasil tangan, kerja tangan Nabi Daud alaihissalam. Satu hari bila dia ni sendirinya, Nabi Daud alaihissalam ni datangi oleh seorang lelaki ni macam badan tegak ni. Nabi Daud tanya, siapa kamu? Lalu dia jawab, malaikat maut. Siapa kamu? Malaikat maut jawab, tidak ada seorang pembesar yang aku takuti. Aku ni satu makhluk yang aku tak takut dengan sesiapa pun. Tak ada seorang pun pembesar yang aku rasa takut. Tidak ada satu pun benteng yang mampu mencegah aku. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merasuah aku. Malaikat maut sebut demikian. Maknanya benteng mana aku boleh tembus. Kemudian siapa yang nak rasuah aku, tak makan rasuah. Lalu Nabi Daud dijawab. Kemudian Nabi Daud berkata, jadi kamu adalah malaikat maut. Kamu ni malaikat maut. Ni sebelum Nabi Musa alaihissalam. Disebutnya malaikat maut sebelum datang Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut ni memang nampak dia datang sama ada menyerupai orang ataupun datang dalam keadaan bentuk tua dan dia sendiri. Ada yang sebut malaikat maut sebelum datang Nabi Musa alaihissalam ditunjuk wajah dia datang untuk nak cabut nyawa orang. Tapi zaman Nabi Musa alaihissalam, dia minta dengan Allah supaya dia tak nampak lagi datang. Satu, kita tak perasan malaikat maut datang kan. Kalau perasan, rasa semua duduk kat masjid, dia tak pernah. Kita ni tak perasan pun. Zaman Nabi Musa, oleh kerana Nabi Musa tampar muka dia, disebutnya dalam riwayat, bila Nabi Musa tampar muka malaikat maut tu, tampar sekali muka malaikat maut, tercabut mata, tersembuh mata. Bila tersembuh mata tu, Allah, malaikat maut mengadu balik pada Allah. Ya Allah, dia kata, kasarnya Musa mainan ni. Cara dia tu kasar sangat. Akunya ditamparnya aku, ya Allah. Allah tahu, bukan Allah tak tahu. Tapi nak sebutnya, nak dijadikan cerita. Ya Allah, mulai daripada hari ni, boleh tak aku ni bila nak cabut nyawa orang, aku tak nampak lagi wajah. Allah SWT benarkan demikian. Start daripada situ lah, tak ditunjuk lagi. Tak ditunjuk, nak cabut nyawa orang ni, tak ditunjuk saat yang berlaku pada demikian. Nabi Daud kemudian tanya. Bila Nabi Daud alaihissalam tanya, jadi kamu ni adalah malaikat maut? Bila disebut saja sifat dia, aku ni orang, aku tak takut dengan orang tu, aku ni begini, aku ni benteng mana pun aku boleh tembus, disebut demikian. Bila sebut saja begitu, katanya Nabi Daud, kamu ni malaikat maut, Malaikat maut menjawab, benar, katanya malaikat maut, ya aku ni malaikat maut. Nabi Daud alaihissalam kemudian berkata, mengapa kamu mendatangi aku sedangkan aku masih lagi belum bersedia? Nabi Daud tegur terus, kamu datang ni kenapa? Aku tak bersedia lagi untuk mati. Ni Nabi Daud. Kalau Nabi Daud macam ni dia jawab, kita ni mesti kita jawab lebih daripada itu. Nabi Daud alaihissalam jawab, kamu datang kenapa? Aku tak siap lagi, aku tak bersedia lagi. Malaikat maut tanya balik, di mana si fulan teman kamu itu yang kamu tak bersedia tu? Tidakkah diberi tanda pada kamu orang kawan kamu tu dah mati kan sebelum ni? Teman kamu tu kan yang rapat-rapat dengan kamu tu mana orang yang kamu rapat? Kemudian maknanya apa dia? Tanda Allah nak matikan kita, Allah akan matikan kawan-kawan kita yang dekat. Kawan-kawan kita yang dekat ataupun siapa yang dekat dengan kita ni, Allah matikan orang tu, Allah matikan orang ni, Allah matikan orang ni. Mati orang tu untuk apa dia? Untuk peringatan untuk diri kamu. Lepas orang ni, kamu lah pula dalam hidup. Maknanya apa dia? Bila Allah nak matikan kita, jangan kita tunggu. Bila dah mata kita nak terbuka hijab, bila dah saat yang kita ni nak mati, jangan. Tanda besar pada kita ni apa dia? Di antara tanda lagi, orang yang dekat-dekat dengan kita ni mati seorang mati. Mati seorang yang dekat dalam hidup kita ni. Maknanya lepas pada ni kita nak pulang. Giliran kita kadang-kadang
Yang dekat dengan kita ni mak kita. Kadang-kadang yang dekat dengan kita ni isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Orang yang dekat-dekat dengan kita ni mati. Bila dia mati, ada lagi yang hidup ni. Tapi jangan kamu tengok yang hidup, kamu tengok yang mati. Kalau kamu tengok yang hidup, panjanglah umur kamu, kamu rasa. Tapi kalau kamu tengok yang mati tu, maknanya apa dia? Menandakan kamu pun akan mati juga. Lalu malaikat maut ni tanya pada Nabi Daud AS, di mana si fulan teman kamu itu? Di mana jiran tetangga kamu itu? Si fulan itu. Nabi Daud AS menjawab, dia telah meninggal dunia. Malaikat maut kemudian berkata, mereka merupakan peringatan bagi kamu agar kamu bersedia menghadapi kematian. Kalau orang tu mati, orang ni mati, di antara hak kita yang kita perlu tunaikan ialah pergi iringi jenazah dia sampai ke kubur. Kalau kawan-kawan kita meninggal dunia, kita kena pergi, sama ada pergi yang disebut dengan jasad ataupun pergi dengan yang disebut dengan doa. Kadang-kadang kita kan jauh sangat, nak pergi jauh, meninggal dunia kat mana? South Africa misal contoh. Tamu kita nak pergi tak sempat lah. Lalu kita iringi dia dengan apa dia? Doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini baca doa untuk diri dia. Maknanya gambaran pergi juga ziarah dengan doa. Itu cara yang ada pada diri kita ni. Ni gambaran yang mesti ada. Ataupun kita kirim salam pada keluarga dia. Saya tak dapat datang kerana jarak yang jauh sebegini. Jadi saya kirim salam takziah. Mudah-mudahan sama sabar di atas ujian yang Allah jadikan dalam kehidupan ini. Ini maknanya kita jadi ajar supaya gunakan kesempatan waktu mana dia meninggal dunia itu untuk menjadi pengajaran pada kita. Sikit lagi kita akan menghadap depan Allah. Ada yang mengatakan bahawa orang mati adalah peringatan yang tidak bercakap. Ulama-ulama sebut, katanya Imam Qurtubi ini kata, kalau kamu tengok orang mati, itu tanda peringatan untuk diri kamu. Peringatan kamu yang Allah bagi supaya kamu ni sedar dalam hidup kamu ni yang kamu juga akan menghadap di hadapan Allah SWT. Ada juga yang mengatakan bahawa pemberi peringatan adalah demam. Tanda yang ke-10, tanda apa dia? Untuk seorang yang meninggal dunia, Allah bagi demam. Siapa-siapa demam, tanda dia tu nak sebutnya demam. Demam ni ulama-ulama sebut di antara tanda-tanda kematian seseorang. Jangan ingat bila kita demam tu kita je tak ada apa-apa. Jangan ingat demam ni demam biasa. Bila kita tambah-tambah usia kita 60 tahun, kita demam. Ada lagi demam. Kena demam pada diri kita, tanda kematian yang mula datang pada seorang. Al-Azhari berkata, demam merupakan utusan kematian. Maksudnya mengingatkan kita akan tibanya saat kematian kita. Siapa-siapa yang kena demam saat tersebut menandakan dia ni akan menghadap depan Allah bila-bila masa. Boleh jadi dengan demam itu, ataupun selang seminggu lepas pada dia demam, sembuh dia demam tersebut, dia meninggal dunia. Allah jadikan demikian pun. Itu ramaikan orang kita kan, kita tanya, ada di kalangan kita, dia sakit apa? Tak sakit, dia demam, meninggal dunia Ustaz. Ada yang di kalangan kita jadi demikian. Mudah aja kita sebut, mudah aja, dia demam biasa je. Dia dah 2-3 hari dah demam. 2-3 hari dia demam tu, elok-elok malam dia tidur, malam sejuk je badan, bangun-bangun tu tak bangun dah dia Ustaz. Maknanya apa dia? Demam. Dia demam tu utusan, tanda-tanda yang besar yang Allah jadikan kepada seorang untuk saat kematian pada seorang. Ada juga yang berkata kematian keluarga, sahabat, kaum kerabat serta keluarga merupakan peringatan untuk kita pada setiap masa. Maknanya sama dengan tanda-tanda yang ke-9 yang kita sebut tadi, yang berlaku pada Nabi Daud AS. Kalau ada di kalangan kita, keluarga kita yang terdekat dengan kita meninggal dunia, saat tersebut kematian akan datang pada diri kita. Ada kata-kata yang mengatakan bahawa akal yang sempurna adalah akal yang mengetahui hakikat segala sesuatu, dapat membezakan baik dan buruk, serta reda terhadap segala sesuatu yang datang daripada Allah. Ni ulama-ulama sebut. Di antara ada yang mengatakan bahawa pada diri kita ni biar sempurna sepanjang masa pemikiran kita. Pemikiran kita ni jangan berbolak-balik pada diri kita. Maka akal yang seperti inilah yang dapat berfungsi memberi peringatan
memberi peringatan yang diutuskan kepada anak-anak Adam adalah berupa para rasul, masa tua dan sebagainya, seperti yang dijelaskan sebelum daripada ini. Maknanya apa dia? Ada ulama sebut lagi, di antara benda yang paling penting kita kena jaga akal kita. Jangan akal kita ni dia jadi istilah orang Melayu kita panggil merin, senang kita. Kita jadi tak jadi betul, tak betul. Cara pemikiran kita jadi dalam keadaan yang tak menentu. Kita jadi dalam hidup kita sekali begitu, sekali begini. Jangan. Akal kita ni mesti lurus, mesti jaga betul-betul. Jangan sampai hilang kewarasan. Bila kita boleh waras, pemikiran kita ni boleh waras, pada diri kita saat mana kita menjelang usia tua kita, di waktu itu kita nampak tanda-tanda kematian itu datang. Allah akan bagi pada seorang tersebut, dia akan rasa, oh ni nak mati, ni nak mati. Dia akan jadi rasa demikian pada dia. Usia 60-an merupakan peringatan yang penghabisan. Sama juga dengan tadi lah. Tuan kitab kita ni dia datang dalil, dia campur dalil dalam kitab ni. Kadang-kadang dia tunjuk yang kat sini, kadang-kadang dia tunjuk kat sini. Itu cara tuan kitab kita ni susun. Kerana pada usia ini takdir Allah Ta'ala telah mendekatkan seorang, dan sudah saatnya seorang pada usia ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan bersiap sedia menerima takdir serta pertemuan dengan Allah Ta'ala. Siapa yang usia 60 tahun, bersiaplah pada diri dia. Dipanggil demikian. Kemudian dua peringatan adalah, pertama peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua usia tua, itu yang telah sampai usia 40 tahun pula. Tuan kita kata ni saya sebut tadi kan, sekejap dia tunjuk kat sini, sekejap dia datangkan dalil kat belakang pula. Tadi saya sebut peringatan, di antara peringatan usia yang Allah jadikan pada usia 40 tahun tu, Allah SWT sebut pada firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah berpesan pada manusia untuk berbuat baik pada kedua ibapanya. Ihsana. Allah pesan ni, pada kedua ibapa kamu hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan. Ibu kamu telah mengandung kamu dalam keadaan terbeban, dan kemudian dia menyusu kamu pula dalam keadaan terbeban. Menyusukan manusia di terbeban dalam keadaan kamu kena buat baik pada mereka ni. Kerana mereka ni waktu mana mengandung pun susah, waktu mana dia menyusu pun susah. Kamu jangan main-main dengan mak ayah kamu, maksudnya demikian. Allah SWT sebut, berbuat baiklah pada kedua ibu bapa kamu sebut. Wa fisaluhu 30 syahra, dan dia memutuskan menyusu ini selepas mana 30 bulan. 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu, sehinggalah sampailah umur seorang itu sampai dalam keadaan umur dewasa. Wa balagha 40 sana, lepas pada umur dewasa sampailah umur dalam kehidupan anak tersebut mencapai usia 40 tahun. Lalu anak-anak ni dia diajar supaya baca doa. Dia berdoa, qala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ni doa orang yang umur 40 tahun. Siapa yang umur 40 tahun baca doa ni. Doa ni, doa apa dia? Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk pada kamu. Auzi'ni an ashkura nikmataka, agar aku ni sentiasa mensyukuri nikmat kamu yang kamu bagi pada aku ni sampai usia 40 tahun dah hidup aku ni, ya Allah. Ibu aku mengasuh aku, mendidik aku sampai usia 40 tahun. Allati an'amta alayya, yang telah kamu bagi nikmat ke atas diri aku. Wa ala walidayya, dan juga yang kamu telah limpahkan kepada kedua orang tuaku. Wa walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang kamu redha pada aku ini sendiri. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan tolonglah baikilah dan kamu alirkanlah segala kebaikan pada anak cucu aku. Fi dhurriyyati inni tubtu ilaik, dan sesungguhnya aku bertaubat pada kamu. Wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku di kalangan orang Islam.
Ni siapa yang usia 40 tahun, ulang baca doa ni. Baca doa ni. Doa yang Allah ajar bagi orang yang umur 40 tahun, baca doa ni. Dan kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ni doa yang kita diajar supaya diajar oleh Allah baca doa ni. Kerana kamu nak sampai umur 40 tahun ni tak mudah, payah dalam hidup kamu. Banyak mana dah nikmat yang aku bagi pada kamu. Oleh demikian bila sampai usia 40 tahun, kamu ulang baca doa ni. Doa dalam hidup kita ni ulang sampai bila ni ustaz? Sampai kita matilah. Sampai kita mati. Jangan kita berhenti baca. Kerana kita telah melalui saat dalam hidup kitanya nikmat-nikmat yang banyak, rezeki-rezeki yang melimpah ruah yang Allah telah kurniakan pada diri kita. Ada orang kata, saya tak dapat pun ustaz nikmat macam tu. Ada orang sebut demikian. Sebenarnya kamu tak rasa nikmat itu. Sebenarnya nikmat kamu dah berakhir, dah tak cukup zakat itu. Sebab tu ulama-ulama sebut, siapa-siapa yang tak dapat lagi dunia pada usia 40 tahun, jangan dikejar lagi dunia. Jangan dikejar lagi. Kerana nikmat dia berakhir dengan usia 40 tahun. Kalau dia kejar juga dunia, dia kejar juga, nak dapatkan juga dunia ni, dia akan terlepas akhirat. Dia akan terlepas akhirat. Bila dia umur 40 tahun, dia sibuk berhentilah dunia tu. Graf dia tu dah sampai masa untuk dia menurun. Bukan graf dia menegak, naik lagi, tidak. Tapi umur 40 tahun dia kena turun je. Turun untuk apa dia? Bersiap untuk saat menghadap depan Allah SWT. Jangan lagi sibuk mengejar terhadap dunia. Kalau dia kejar juga dunia, nanti dia tak dapat akhirat. Memang dia terlepas akhirat. Rugi dalam hidup dia. Ni kerana apa dia? Dah sampai dah. Nikmat dia berakhir dengan umur 40 tahun yang Allah telah tulis untuk diri seseorang. Itu cara demikian pada kita. Ni tak orang kita kan, dah pencen dah, sambung lagi kontrak ni. Dah pencen dah, berhenti dah. Dah pencen dah pada kita tu. Jangan pula kita kata, tak, saya segar lagi besar, saya buat lagi. Dah dah tu dunia. Dah berhentilah ke dunia. Dah kita ada dah kan pencen, boleh hidup lah kita tu. Yang kita nak hidup, kita nak kejar apa lagi dalam hidup kita? Ramai mana orang kita kejar. Bila dia mati, dia tinggal segala yang dia kejar tadi. Rugi juga dia. Mati kan? Mati dalam akaun bank ada 200 ribu. Mati dalam akaun bank ada 2 juta. Mati dalam tanah dia yang limpah, banyak bukan main lagi. Rugi orang demikian. Patutnya bila dia mati, duit dia ni 200 ribu ni dah berada dalam tabung derma ni. Patutnya demikian. Waktu mana dia masuk dalam kubur, dia jumpa balik 200 ribu ni. Baru cerdik. Tapi ni tak. Waktu mana dia mati, duit dalam akaun bank. Bank pula beku bank. Pada akaun bank. Lama-lama wang tak dituntut. Banyak mana wang yang tidak dituntut. Kerana dia buka senyap-senyap kan. Dia mati pun senyap-senyap juga. Bila dia mati senyap-senyap, tak ada bank, pegawai bank tak cari dah. Bank mana nak cari orang dah mati. Duit dia dalam bank tu, dia kena jawab dalam kubur. Orang yang atas dunia ni masukkan dalam akaun wang yang tidak dituntut. Digunakan wang tersebut oleh orang lain. Maknanya kita sendirinya letih mengejar, mencari harta, kemudian harta kita dimiliki oleh orang. Patutnya bila kita kejar-kejar ni, bawalah bersama untuk ke akhirat Allah. Macam mana nak bawa bersama? Kita tukar daripada nilaian harta kepada nilaian sedekah, nilaian pahala, sedekah, wakaf, infak yang kita buat awal-awal waktu mana kita belum menghadap depan Allah SWT. Ni yang perlu kita lakukan dalam hidup. Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang telah mencapai usia 40 tahun sudah tiba waktunya untuk mula mengira nikmat Allah dan bersyukur kepada dia, kepada ibu bapa yang telah mendidik dan mengasuhnya. Malik berkata, aku melihat orang yang berilmu yang tinggal di daerah aku sentiasa bekerja keras untuk kehidupan dunia dan sentiasa bergaul dengan satu sama lain. Tetapi apabila telah berusia 40 tahun, mereka mengasingkan diri daripada orang ramai. Ini ada orang yang hidup dia sebelum usia 40 tahun kerja keras, cari rezeki. Sampai usia 40 tahun dia berhenti dah. Tak ada dah. Saya nak sibuk untuk urusan akhirat dah dalam hidup saya.
atau cara demikian pada diri mereka tersebut. Diceritakan oleh beberapa orang ulama bahawa ada seorang alim yang suka berehat dalam taman, yang boleh berada di taman itu hanya mereka dan teman-teman mereka saja, sesama ahli ilmu. Tiba-tiba ada seorang lelaki masuk ke dalam taman itu dengan menyelinap di antara pohon. Lelaki tersebut tertangkap dan dihadapkan pada hakim. Namun yang menyelinap itu berkata, mengapa kamu mahu terus menghukum aku, sedangkan Allah Ta'ala telah menangguhkan hukuman untuk kamu? Yang kena tangkap tu, dia kata, yang kamu nak hukum, beria sangat nak hukum aku ni, kenapa? Allah sendiri pun tak hukum kamu. Allah panjangkan umur kamu kan, lebih daripada 40 tahun umur kamu. Allah panjangkan usia kamu. Ulama itu pun sedar dan terus berkeringat, penuh terus dengan yang demikian, memandangkan usianya yang sudah tua. Setelah ditanya dan diselidiki, ternyata lelaki yang menyelinap itu orang yang tidak dikenali di negeri itu, kerana penjaga pintu taman pun tidak pernah lihat ada orang yang keluar masuk muka yang macam ni. Siapa ni? Malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat maut ni dia datang dalam keadaan menyerupa orang. Kemudian dia pun nak bagi peringatan pada orang tua tu, pada alim ulama tadi tengah-tengah berehat tu. Lalu ditangkap dia. Bila tangkap dia tu, pergi ke mahkamah, maka hakim ni sendiri kata, hakim nak jatuhkan hukuman. Katanya malaikat maut yang melupa orang tadi, kamu nak jatuhkan hukuman untuk aku buat apa? Sedangkan Allah sendiri pun menangguhkan hukuman untuk kamu. Hukuman tangguhnya apa dia? Di mana kamu sampai usia 60 tahun, kamu belum lagi dihadapkan di hadapan Allah SWT. Inilah tajuk tanda-tanda kematian pada seorang yang kita telah belajar sebelum daripada ini. Mudah-mudahan kita bersiap sepanjang masa dalam hidup kita, insyaAllah. Kita berhenti saat ini, insyaAllah tersambung akan datang nanti taubat dan penjelasan serta orang, dan di saat mana kita tidak mengenali orang lain waktu tersebut, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم